semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ada satu isu, ada satu ulasan yang sangat menarik saya nak kongsi dengan Anda semua. Di mana seperti yang kita tahu, Najib yang berada di penjara hari ini. Melalui Facebook Najib yang telah dipost oleh admin Facebook Najib Razak. Najib yang dipenjara 12 tahun dan didenda Rm 210 juta, yaitu 5 kali ganda Rm 42 juta, sebab Rm 42 juta dimasukkan ke dalam account bank tanpa pengetahuan dia yang digunakan untuk tujuan sedekah. Jadi, apakah denda dan hukuman penjara bagi parti-parti politik dengan pengetahuan penuh telah menerima rasuah 3% hingga 5% daripada projek-projek rundingan terus Rm 92,5 bilion dalam akaun bank mereka? Sudah pasti ini merujuk kepada parti yang menjadi kerajaan. Semasa kes ini telah didedah satu persatu, yaitu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional semasa pimpinan Muhyiddin Yassin. Dan sekiranya ini benar, kalau benar-benar Muhyiddin Yassin memang didakwa dan didapati bersalah, adakah menurut kenyataan Najib ini bahwa hukuman yang bakal dikenakan kepada sesiapa saja pemimpin ataupun parti politik yang menjadi kerajaan pada ketika isu dana yang diseleweng ini telah didedahkan, adakah hukuman lebih berat kepada pemimpin yang menjadi kerajaan pada ketika itu semasa dana yang diseleweng ini didedahkan, dibongkar, dan dilondehkan perlahan demi perlahan? Menurut kenyataan Najib bahwa apakah denda dan hukuman penjara bagi parti-parti politik dengan pengetahuan penuh telah menerima wang rasuah 3% sehingga 5% daripada projek-projek rundingan terus Rm 92,5 bilion dalam akaun bank mereka. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kerjasama Anda semua untuk tekan butang like, subscribe channel ini, supaya Anda tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini, dan jangan lupa share supaya ramai yang tahu tentang ini. Untuk pengetahuan Anda semua, menurut Raja Petra bin Raja Kamaruddin melalui entry di Twitternya, ahli parlimen dan pemimpin parti akan ditangkap, akan dipecat yang berkaitan dengan isu yang diseleweng, isu dana yang diseleweng ini. Jadi menurut RPK bahwa ahli parlimen akan dipecat dan pemimpin akan ditangkap, yaitu Bersatu dan Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan pada ketika itu. Dan sekiranya benar apa yang dinyatakan oleh Najib Razak bahwa hukuman yang lebih teruk mungkin kepada pemimpin yang benar-benar didakwa ataupun akan didapati bersalah nanti berkenaan dengan seleweng dana ini. Menurut Raja Petra juga, Rm 4,5 bilion telah masuk ke dalam akaun Bersatu semasa menjadi kerajaan dahulu, dan dana ini juga yang telah digunakan untuk Perikatan Nasional mewah, kononnya mewah semasa berkempen bagi persediaan pilihan raya umum ke-15. Ramai ahli politik, penganalisis politik yang melihat bahwa bagaimana mereka boleh mewah sebegitu dengan cepat. Bagaimana Muhyiddin Yassin, bagaimana pimpinan PN Bersatu pas boleh menjadi satu parti gabungan yang begitu mewah sekali semasa mereka berkempen untuk persediaan pilihan raya umum ke-15. Dikaitkan juga dengan
Parlimen Gua Musang yang dikatakan setelah dimenang oleh calon PAS-PN, Kuli ataupun calon daripada Barisan Nasional telah membuat satu petition untuk menggagalkan ataupun membatalkan keputusan Parlimen Gua Musang disebabkan terdapat satu kecurangan yang dikesan rasuah oleh PAS-PN, memberikan merasuah ataupun membayar kepada pengundi baru dan juga pengundi luar untuk menyokong Perikatan Nasional ataupun PAS. Jadi pendedahan demi pendedahan, dan ini pasti mengejutkan rakyat. Dan kenyataan Najib melalui Facebook Najib Razak, apakah denda dan hukuman penjara bagi parti-parti politik dengan pengetahuan penuh telah menerima uang RM 3 hingga 5% daripada projek-projek rundingan terus RM 92.5 bilion dalam akaun bank mereka. Jadi kita nantikan update terkini berkenaan dengan case ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Baru-baru ini terdapat kenyataan yang mengejutkan daripada Parti Muda yang membuat kenyataan pendedahan bahwa Presiden UMNO Zahid Hamidi tak bertanggung jawab semasa berucap di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022, di mana Presiden UMNO tersebut telah menyifatkan kes Najib adalah pendakwaan politik dan telah membuat kenyataan bahwa kes Najib dan hukuman yang telah diterima Najib adalah tidak adil dan tidak sepatutnya. Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA telah menyifatkan kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid yang mendakwa kes bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai pendakwaan politik dan terpilih boleh membawa implikasi terhakisnya kepercayaan rakyat terhadap institusi kehakiman negara. Setiausaha Agung Muda Amir Abdul Hadi menegaskan dakwaan Ahmad Zahid dalam ucapan dasar di Perhimpunan Agung UMNO 2022 adalah tidak bertanggung jawab. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda dengan kenyataan daripada Setiausaha Agung Muda ini berkenaan dengan ucapan Presiden UMNO berkaitan dengan kes Najib, di mana Najib yang sedang menjalani hukuman hari ini? Oke baik, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda semua untuk tekan butang like, share video ini supaya ramai yang tahu, dan jangan lupa tekan butang subscribe, bantu saya untuk kembangkan channel ini. Setiausaha Agung Muda Amir Abdul Hadi menegaskan bahwa dakwaan Presiden UMNO dalam ucapan dasar di Perhimpunan Agung UMNO 2022 adalah tidak bertanggung jawab. Ahmad Zahid bukan sahaja merupakan Presiden UMNO, namun menurutnya semasa Zahid berucap, beliau juga adalah timbalan Perdana Menteri dan bukan ahli parlimen pembangkang. Kenyataannya, yang merupakan orang nombor 2 dalam kerajaan memberi gambaran seolah-olah keputusan sebulat suara panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta, dana RM 42 juta, SRC International Sendirian Berhad dibuat secara tidak adil. Adakah ini berkaitan dengan petition yang telah difailkan oleh Najib kepada PBB bahwa terdapat kecacatan di dalam keputusan yang telah diambil untuk mengenakan hukuman kepada Najib Razak? Ia boleh membawa implikasi terhakisnya kepercayaan rakyat terhadap institusi kehakiman negara. Ia juga membina satu persepsi buruk terhadap kerajaan, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Dalam pada ini, Malaysia kini melaporkan Ahmad Zahid yang menuntut mahkamah memberikan keadilan kepada Najib dalam perbicaraan melibatkan bekas bosnya. Sementara itu, Setiausaha Agung Muda Amir berkata, sebagai parti yang mendukung kerajaan, MUDA akan berusaha memastikan
tidak ada sebarang campur tangan politik ke atas kes-kes yang sedang dibicarakan. Maknanya Zahid Hamidi pun sebagai Timbalan Perdana Menteri tidak mampu untuk menyelamatkan Najib Razak. Dan pada hari ini kita tahu Najib yang sedang menjalani hukuman di penjara. Najib sebelum ini yang telah didakwa atas tuduhan rasuah berkaitan 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International Berhad. Tegasnya, parti itu akan memastikan sekiranya terdapat sebarang unsur-unsur campur tangan yang jelas, ia akan didedahkan kepada umum. Tegas Parti Muda. Di mana Najib didapati bersalah atas 7 pertuduhan berkaitan skandal SRC International dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta didenda Rm 210 juta. Bekas Perdana Menteri itu kini menjalani hukuman di penjara Kajang. Jadi pada akhirnya siapapun tidak mampu untuk menyelamatkan Najib Razak buat masa ini. Zahid tak bertanggung jawab, sifatkan kes Najib adalah pendakwaan politik menurut Parti Muda. Adakah ini bermakna memang benar-benar Zahid Hamidi bukannya lupakan Najib, namun memang tak dapat buat apa-apa? Walaupun dia dalam ucapan beliau ada yang respon. Parti Muda sendiri respon bahwa ucapan Najib itu tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun tetap Najib tetap menjalani hukuman penjaranya hari ini.